Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebabkan video ni dia akan jadi panjang, maka untuk mukadimah ni saya tak nak lama-lama lah. Saya just nak bagi tahu kepada anda, kalau anda tonton video ni dari awal sampai akhir, anda akan dapat dua perkara. Yang pertama, anda akan tahu kewujudan satu alat yang dibuat khas oleh Cooler Master untuk streamer. Saya percaya 90% of audience Mona Lisa tak tahu kewujudan benda Allah ni. Dan yang kedua, saya nak kongsikan dengan anda gaji seorang part-time streamer. Bayangkan dengan stream hanya beberapa jam sehari, dia dapat gaji sekitar sebulan dia dapat banyak tu. Memang terkejut gila kot. Tanpa berlengah lagi, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. First kali, ini produk yang saya maksudkan iaitu Cooler Master Stream Engine. Dia punya tagline tu Streaming Simplified. Basically, ini ialah sebuah capture card. Ini ialah sebuah streaming software. Ini ialah audio mixer dan ini juga adalah Stream Deck. Semua benda dia bergabung ke dalam satu, boom, kebabu. Physically, panjang Stream Engine ni macam 60% keyboard. Dia punya ketebalan tu macam 2 biji keyboard yang kita susun secara menegak, dan ada banyak gila dia punya button dan juga input output connection. Dari kiri kita ada 5 port HDMI, lepas tu ada LAN port, ada USB A 3.0, ada stereo audio port, lepas tu mikrofon dan juga power input. 2 port kiri HDMI tu adalah untuk output ataupun loop, lepas tu 3 lagi adalah untuk input. So kalau kita nak stream guna smartphone, lepas tu nak cucuk ke PC kita dan nak juga ambil video dari kita punya DSLR, tak ada masalah lah. Belah kanan ada satu headphone jack dan juga satu USB untuk linkkan produk ni dengan iPad. Atas dia pula ada banyak button, but benda ni betul-betul memudahkan kerja seorang streamer ataupun presenter. Yes, produk ni bukan sahaja untuk streamer sebenarnya, tapi kalau anda nak guna dia untuk present anda punya kerja pun tak ada masalah lah. First kali, dekat belah kiri kita ada audio mixer sekali dengan volume knob, dan dekat tengah tu kita ada Stream Deck. Ada 8 dedicated button untuk kita pilih, dan belah kanan ada satu slider untuk baiki dia punya transition. Dengan segala input output connection dan button-button yang ada, benda ni memang sekali tengok nampak complicated gila, but jangan risau, dia tak adalah serumit yang anda sangkakan tu. Serius, bila anda explore dia dalam masa satu hari, anda dah boleh guna dengan smooth. Seriously, Stream Engine ni memang mudah digunakan. Cuma ada satu masalah besar bila mana kita nak guna Cooler Master Stream Engine ni, nak tak nak kita kena ada sebiji iPad. Tak ada. Memang kena beli. Brand lain tak boleh. Nak pakai Realme punya tablet tak boleh, nak pakai Xiaomi punya tablet pun tak boleh. Wajib iPad. At least buat masa ni lah. Dekat iPad ni kita kena install satu apps yang diberi nama Cooler Master Stream Engine. Kita connect iPad ke Stream Engine tadi guna USB-C ke USB-A yang mereka bekalkan. Once device kita dah connected, maka kita boleh adjust scene based on scenario yang kita nak. Ada 8 scene mengikut 8 button yang mereka sediakan dekat Stream Engine tadilah. Memang senang untuk digunakan. Untuk mixer ni, just pergi ke tab audio yang ada dekat bahagian atas tu. Lepas tu kita boleh main-main dengan input audio yang masuk ke dalam Stream Engine ni, macam HDMI audio, HDMI 1 punya audio, HDMI 2 punya audio, mikrofon dan lain-lain. Untuk setting ni pula adalah tempat untuk kita ubah setting network. Lepas tu untuk tukar setting streaming output tu, sama ada kita nak pergi ke Facebook ke YouTube ke Twitch ke, kita boleh setting dekat sini. Lepas tu dekat output ni kita boleh pilih output yang macam mana kita nak, Full HD ke. Dan untuk Stream Engine ni, dia bukan sahaja boleh digunakan untuk streaming. Kalau kita nak guna dia untuk record kita punya gameplay pun tak ada masalah lah. So itu sahaja untuk Cooler Master Stream Engine, which is bagi saya ini adalah sebuah produk yang
mempunyai idea konsep yang sangat-sangat bagus. Saya memang respect macam mana Cooler Master boleh terfikir untuk gabungkan audio mixer, capture card, software untuk streaming dan juga Stream Deck dalam satu bentuk yang sangat portable. Memang power lah. Cuma dia ada dua kekurangan yang besar. Yang pertama, kita perlukan iPad untuk kontrol benda alah ni, dan yang kedua ni, dia just sekadar saya punya firasat. Tepat ke tak, saya kena double check dengan streamer. Atas dasar tu saya buat interview dengan seorang part-time streamer. Saya tak cari full-time streamer sebab saya percaya anda pun dah ada kerja anda. Untuk anda berhenti kerja buat kerja sebagai streamer ni agak mustahil. Maka saya cari part-time streamer, seorang yang dia ada kerja hakiki dia, cuma dia allocate sedikit masa dalam kehidupan dia untuk jadi streamer, and dia dapat sebanyak anda mesti terkejut. So tak nak sembang panjang, jom kita pergi ke interview bersama dengan Sarjan, seorang streamer Warzone yang memang rapat dengan saya. Dia dedahkan A sampai Z apa yang dia dapat dengan jadi seorang streamer sambilan. Okey, kita sekarang berada di part kedua untuk video kali ni, which is saya nak interview satu orang streamer part-time. Ini Sarjan. Perkenalkan kepada anda, Sarjan. Sarjan, silakan. Selamat datang semua. Apa khabar? Thank you Abang Cegah kerana invite saya untuk interview ni. Jadi kita tunggulah soalan apa dia nak tanya. Saya jawab yang mana saya tahu. Okey? Kalau anda selalu follow video saya, memang nama Sarjan banyaklah saya petik sebab kami duduk dekat saja, and Sarjan pun banyak bagi pinjam barang-barang dia kepada saya. Tak nak sembang panjang sebab tadi kita dah review Cooler Master Stream Engine ni. Jadi kita nak direct kepada soalan. First kali, kenapa jadi streamer ni sebenarnya? Sebenarnya mula-mula jadi streamer ni bukan sebab nak cari duit ke apa. Sebenarnya mula-mula niat nak stream tu sebab nak save video-video gameplay dengan kawan-kawan. Jadi tak payah nak save dekat hard disk, kita save dekat hard disk Facebook tu macam sendiri. Macam cloud lah. Tapi macam mana dia boleh transition tu? Dia boleh bertukar kepada streamer? Boleh bertukar pada streamer tu lepas kita tengok, ni macam boleh buat income ni, kan? Lepas tu tambah pula masa tu PKP, yang masa first COVID tu kan. Actually dah berapa lama dah sebenarnya dari streaming ni? Page Facebook saya buat tu daripada bulan 3 2020. 2020. Kalau ikut dah lama dah. Dari tempoh buat page tu, sebab page peringkat awal tu bukan untuk streaming sangat. I mean bukan untuk dapatkan duit kan. Bukan. Tempoh buat page sampai boleh monetize tu, berapa lama ambil masa sebenarnya? Dalam daripada bulan 3 tu, bulan 5 tu dah start boleh buat duit dah. Maknanya daripada star semua tu lah. Oh, I see. So dia first apa kita cakap, income tu datang dari star lah. Dari star. Then macam sekarang dapat income bulanan ke macam mana? Sekarang ni dapat bulanan tu dapat daripada sekarang ni daripada banyak cabang lah ada. Daripada dia apa cabang buat duit dari streaming dekat Facebook ni, boleh share sikit tak apa cabang-cabang dia? Contoh dia lah. Daripada star tu yang mula-mula sekali lah yang kita dapat tu kan. Daripada bila star dah level up. Macam kalau saya donate 100 star, berapa sebenarnya seorang streamer tu akan dapat? 100 star bersamaan dengan $1. 1 USD. 100 star sama dengan $1. Maksudnya memang tu purely akan dapat dekat streamer lah. Facebook kira dah tolak cukai dan sebagainya lah. Facebook dia dia ambil dia punya untung tu masa viewer tu beli star. Macam tu. Oh, maksudnya kalau viewer bagi star memang tak ada ditolak langsung. Kalau ada tolak pun tolak tax je. Menarik. Dan dia bayaran dia ikut USD. Okey, itu satu cabang. Lagi apa lagi cabang yang ialah sepanjang Sarjan berkarier. Tak adalah karier sepanjang sangat. Berkarier ni apakah cabang-cabang lain? Mula-mula tu bila masa level up tu hanyalah star lah. Lepas tu untuk dapatkan level up tu, dia punya minimum requirement macam mana je? Minimum requirement tu kita kena stream dalam berapa jam saya tak pasti dah, tapi dia ukur dalam masa 2 minggu kan. Kita kena ada minimum 100 follower. Lepas tu kita tak ada langgar dia punya peraturan lah.
Dia bila dah lulus, dia dah check semua benda syarat dia tu. Sampai satu masa dia akan automatic level up. Bila dah level up baru kita boleh terima star. Kalau tak level up memang tak dapat lah. Okay, so means yang meaning level up tu adalah stage pertama lah untuk kita buat income dengan streaming ni kan. So kiranya Sarjan dah naik ke level seterusnya lah kan. Level seterusnya dah lah. Okay, so kita kembali kepada perbualan kita tadi, cabang-cabang lain untuk kita dapatkan income ataupun dapatkan duit lah dari streaming Facebook ni. Banyak benarnya. Sebab bunyi income tu macam ratus ribu sebulan. Bunyi macam juta tapi cabang tu banyak. Yang datang daripada cabang tu belum tentu banyak. Belum tentu banyak. Cabang tu ada banyak. Salah satunya contoh sebelum ni saya level up, lepas tu jadi partner. Alhamdulillah tiba-tiba Facebook invite jadi partner. Terkejut jugalah sebab masa tu follower rasanya dalam 1,000 lebih kan. Biasanya partner ni tak ramai. Jadi biasanya kita ingat follower ramai baru boleh jadi partner. Rupanya follower sikit pun dia boleh by invitation. Kalau kita nak apply sendiri, dia minimum dia nak 3,000 follower rasanya. Tu kalau kita nak apply. Tu kalau kita apply. Maksudnya untuk naik ke next stage ni ada dua cara lah. Sama ada kita apply dengan minimum requirement minimum follower tadi 3,000 ataupun by invitation lah. By invitation tu random lah. Ada random ataupun maybe ikut tekaan Sarjan lah. Apakah faktor yang menyebabkan Sarjan di-invite oleh Facebook? Mungkin sebab saya stream game tu, game yang lain kot. Macam Warzone. Tak ramai orang Malaysia stream. So sekarang maksudnya bila dia dah invite jadi partner tu automatically akan dapat macam gaji bulanan lah kan? Ke macam mana? Bukan. Tu tier lain tu. Dia, tu tier lain. Tu mungkin, so bila dah invite ni dia akan jadi apa pula? Dia cuma kelebihan dia dia dapat feature-feature, dia terus unlock. Macam contoh untuk, kalau dulu orang panggil supporter, tapi sekarang nama dia dah subscriber, di mana viewer ataupun follower kita tu boleh bayar, dia akan deduct setiap bulan RM12.90. Subscription lah. Subscription lah. Macam dekat YouTube pun ada kan. Ada. Jadi daripada situ satu, lepas tu kita boleh enable ads dekat kita punya stream. Maknanya kalau ada orang tengok ramai, banyaklah dapat daripada ads tu. Dan ada chatbot. Dan kalau ada masalah tu kita boleh terus direct dengan talent handler, dia panggil. Talent handler. Saya nak letak tepi kejap kita punya perbincangan tentang pendapatan ni. Kita nak pergi kepada satu topik yang sebenarnya boleh dikatakan tunjang lah kenapa saya nak interview Sarjan, bukan streamer-streamer yang kita cakap established lah. Actually untuk pengetahuan anda semua, Sarjan ni dia adalah streamer part time, dia bukan full time streamer. Boleh tak Jen ceritakan sedikit macam jadual harian ke ataupun maybe kerja utama sebenarnya apa? Boleh cerita sikit tak latar belakang macam tu? Kerja utama saya ni bukan ada kerja tetap ke makan gaji, tak ada. Saya meniaga makanan kan. Saya jadi agent Unify, cari orang macam-macam lah. Saya buat yang mana boleh buat duit, saya try. Macam tu lah. Tak ada kerja tetap lah. So streaming tu bila Sarjan buat sebenarnya? Streaming tu jadual lah. Jadual. Mula-mula start tu malam sebab masa tu je ada time free untuk main game. Dan memang kalau selalu pun memang malam akan stream. Jadi lepas tu dah lama, bila dah lama tu rasa macam rasa tak berapa sihat bila sebab malam kan. Malam kita stream sampai lewat anak nak sekolah semua. Berapa lama sebenarnya stream ni? Sekali stream tu berapa lama Sarjan stream masa sebenarnya? Masa mula-mula start stream tu dalam 3 jam macam tu. 3 jam. 3 jam. Kadang-kadang ada 3-4 jam. Tengok kalau tak penat kadang-kadang kita main games best tak sedar. Kadang-kadang sampai 5 jam pun ada. 5-6 jam. Tapi minimum kita set macam 3 jam lah. Minimum lah 3 jam so, biasanya. So sekarang means Sarjan stream pagi sajalah. Sekarang ni buat masa nak try sebulan ni stream pagi. Tapi Alhamdulillah ada orang lepak semua, ada orang datang borak semua kan. Okey lah. Okey, point ni kita kata point penting jugalah saya nak tanya. Ni kira macam point penting yang pertama. Ada dua lah. Point penting yang pertama ni, kenapa Sarjan tak pilih untuk go for full time? Sebab tak go full time, so sebab kita ukur dengan income yang dapat.
Kalau saya punya cara lah. Jadi bila kita sampai satu, kalau contoh saya dah sampai satu tahap yang mana saya boleh measure income tu, ni dah boleh sustain dah ni kehidupan, baru kita switch dia jadi income. Jadi sekarang ni kalau buat full time pun tetap kena cari duit lagi. Jadi kena buat lah yang berniaga semua tu. Jadi sebab itulah sebab utama yang tak buat jadi full time tu. So masa mula-mula buat tu memang beli webcam ke apa ke, ada tak? Mula-mula tu just guna apa yang ada. Webcam pun tak ada. Webcam tak ada. Lampu ring light pun pinjam bini punya buat tangkap gambar kuih tu yang RM30. Mic pun ingat masa tu, kalau ingat apa benda, ada batuan apa benda yang touch ego RM30 tu. Saya pun guna duit tu beli mic RM25. Guna e-wallet touch ego tu. Beli kat Lazada mic RM25. Tu je saya guna. Kita balik kepada topik income kita tadi. Okay. Sebab ini adalah topik utama. So, yang ni orang minat biasanya ni kan. Yang ni orang minat. So sebagai seorang part-time streamer dekat Facebook, katakan sehari dalam 3 jam. 3 jam okey. Minimum 3 jam macam tu. Anggaran pendapatan Sarjan sebenarnya berapa? Kalau itu sehari, yang orang nak kalau tahu sehari sebenarnya. Lah ni. Kita kata sebulan lah. Sebulan lah. Tak perlu bagi tahu sebab style sehari berapa tu, apa semua tak perlu. Sebab sehari tu dia turun naik. Kadang-kadang satu hari tu tak dapat apa. Ada. Tak dapat. Ada. Kan? Tapi kita jangan buat benda tu jadi down kita lah. Cuma kalau dalam sebulan lah. Sebab sekarang ni saya jadi partner, jadi dah unlock apa benda. Sebelum ni star saja. Lepas tu ada subscriber dah sekarang. Jadi bila kita combine subscriber. Sekarang berapa orang follower, subscriber? Follower dalam 2,000 lebih. Subscriber dalam 20 lebih. Kadang-kadang 30 macam tu lah. Dia RM17 kan? Dia RM12.90. So at least kalau ada 20 tu dah 240 lah. Ya betul. So total berapa je? Average. Average dia dalam 600 ke 800 macam tu lah. 600 ke 800 dengan komitmen 3 jam sehari lah kan? Ya. Kejap. Okay, so viewers Sarjan berapa je? Viewers ni saya pun tak boleh nak bagi tahu yang tepat sebab saya tak tahu viewer benarnya. Saya tutup. Saya tak tahu. Jadi kalau boleh cakap dalam 10 ataupun kurang lah. 10 orang ataupun kurang. Paling tinggi pernah dapat berapa je? Viewers, concurrent views. Paling tinggi rasanya 40 ke 50. Tapi sebab buat giveaway. Kalau buat giveaway, laju kan? Betul tak? Betul. I see. So yang tu paling tinggi lah. Tapi kita kata average tu below than 10 lah. 10 orang tengok. Below than 10. Tolak satu lah sebab saya tengok. Tolak satu lah. Kadang-kadang saya sendiri pun tengok dekat telefon, tolak 2. Tapi sendiri tengok Tapi kalau fikir balik sebagai kita cakap kerja sambilan lah, bukan kerja full time. 3 jam kita commit 3 jam sehari kan, 3 jam sehari dengan enjoy lah kan, sebab main game pun enjoy. Tu pun bukan tiap-tiap hari tu, maknanya ada cuti kan. Macam itu anak sakit cuti kan. Cuti. So actually quite good kan. Main game boleh. sebab bagi saya semua orang main game. Semua orang main game. Semua main game. Beza dia live ke tak, tu saja. Betul. So Jen, sebagai penutup lah kita kata kan. Sebagai penutup, apakah nasihat ke kata-kata ke kepada orang yang baru nak berjinak-jinak dengan streaming Facebook ni pada tahun 2022? Boleh panjang ke pendek ke macam mana? Boleh, panjang pun tak ada masalah. Sebab ni last ni, lepas ni dah tak tanya ni. Okey. Yang paling penting, mula-mula sekali, jangan spend banyak terus. Sebab ada aku jumpa kan, mula-mula nak stream, dia beli benda-benda, stream deck lah, kamera mahal, mic mahal kan. Dan itu bila yang jadi syure betul, bersepah orang jual second tu kan. Lepas tu bila kita tengok beli tengok 2-3 bulan lepas tu tengok ada nak jual second hand. Nak pakai duit. Nak pakai duit, ada emergency. Salah lah tu. Dari segi kewangan tu, planning tu tak betul lah man. Lepas tu start dengan apa yang kita ada je. Start dengan apa yang ada je. Kalau nak beli pun beli yang paling murah dulu. Beli yang paling murah dulu. Tengok macam saya lah, mic pun RM25, lampu RM30. Tu pun duit touch and go tu. Duit touch and go guna tu. Tak keluar duit sendiri lagi tu. Duit daripada kerajaan. Lampu curi yang wife punya. Lampu curi yang wife punya. Lepas tu kita jangan tengok viewer sangat lah.
Jangan tengok jumlah viewer berapa. Kalau kita tengok benda tu, tak ada faedah pun. Tak ada faedah kita tengok, tak ada orang tengok aku. Aku tak payah layan sangat lah. Dia jadi down kan. Dia jadi down dia sendiri. Sama macam buat video YouTube juga. Kalau kita tengok view, habis lah, down lah kita kan. Dia tak ada motivation pun untuk kita kat situ. Yang paling penting kita kena tengok komen kan. Kita interaction tu yang penting. Yang siapa ada viewer datang like, share, kita cakap thank you for the like and share. Depend lah style masing-masing lah. Side story kejap kan. Side story. Sebab tadi Jen dah ada sentuh tentang interaction kan. So sebenarnya dalam streaming ni, benda yang paling penting lah, saya punya pendapat adalah interaction dengan audience lah. Maksudnya betul. kita punya bercakap dengan audience, komen, reply komen dan sebagainya. So Sarjan, sebab saya bukan streamer. So pendapat saya tu just sekadar teori lah. Kalau ikut Sarjan, sebenarnya apa yang paling penting sebenarnya untuk seorang streamer ni? Paling penting tu komen. Komen tu paling penting. Interaction tu. Baca. Sebab apa? Sebab kalau kita, contoh kita ni player ada nama, player ada masuk tournament pro, memang nak tengok kita punya cara kita main game tu kan. Kalau macam tu tak apa. Kita tak baca komen tu. Sebab orang datang tu, orang nak tengok kita main power kan, main pro kan, main bertanding apa semua. Tapi streaming ni kebanyakan mostly orang datang nak berinteraksi. Nak buang masa, lepak-lepak, borak. Ada yang tengah lunch break dekat kerja, ada malam-malam duduk seorang kat rumah kan, nak borak kan. Saya pun tengok streaming ni memang bukan nak tengok gameplay sangat, tapi nak sembang dengan streamer tu lah. Nak sembang. And bila streamer tu dia macam cakap, "Oi, habis cakap saya macam happy je, macam dikenali, dihargai." Okey. So Jen, boleh sambung nasihat Sarjan tadi. Nasihat pasal streaming tu lah. Yang tadi kita cakap pasal spending tu. Patut interaction tu. Kan, interaction. Dan kita cuba, yang mula-mula sekali bila nak start streaming tu, jangan buat yang kebanyakan orang buat, iaitu follow for follow. Banyak group ada macam tu. Dia masuk grup tu. Contoh ada grup kat Facebook ni, adalah dalam belas-belas ribu orang. Kau follow aku follow kau. Benda tu naik follower je. Benda tu naik follower je, tak ada faedah, tak payah habiskan masa kat situ lah. Views tak naik lah. Views tak naik, tak ada interaction apa. Sampai satu tahap, sebab ada yang kenal sendiri pun, dia down sebab dia buat benda tu kan. Jadi follower dia dah 7-8 ribu kan. Tapi dia down sebab aku follower dekat 10,000, tapi bila aku live tak ada orang like, 5-6 orang je like. Saya tengok pun ada ramai juga. Mungkin lah, saya tak tahu dia buat follow to follow tu. Tapi yang saya dapat teka, mungkin masa PKP first tu dia punya follower naik gila-gila. Tapi sekarang bila tengok dia stream 10 orang tengok, 20 orang tengok, tapi dia punya follower ratus ribu. Ramai macam tu. Ada yang sampai beli follower, beli viewer. Beli ada dekat Shopee pun ada. Boleh beli viewer nak 50 orang. Ada kan, boleh beli. Tapi macam tipu diri sendiri lah benda tu. Macam kau yang post kan? Kau yang like. Macam tu lah. Okey. Lepas tu je macam mana? Lepas tu rasanya yang tu lah yang penting-penting Yang penting, yang satu lagi. Yang ni penting juga ni. Ambil tahu pasal apa? Setting mic kan, setting overlay, basic color, kepada basic ni lah. nak setting webcam, macam mana nak bagi webcam semua, macam mana color nak tune. Kena tahu sebab benda tu bila kita tahu benda tu, kita dengan barang yang murah kita boleh buat dia jadi nampak lebih baik. Nampak kualiti lah. Nampak kualiti. Sebab ada orang dia tak tahu setting kan. Lepas tu dia tengok dia punya stream apa semua, dia tengok webcam dia macam tak boleh belah je. Lepas tu dia ingat, aku kena beli yang mahal aku. Padahal bukan. Beli barang murah, kalau pandai set up apa semua. Okey, ni macam webcam yang saya guna sekarang ni pun, harga 200 je. Harga 200. Sampai datang dekat stream ada orang pernah tanya, Jen, je guna DSLR ke ni? Nampak tak? Bila setting betul, lighting kena. Jadi ambil tahu, jangan ingat stream je. Lepas tu yang penting satu lagi adalah cari buat konten di tempat-tempat macam TikTok, YouTube. Yang tu penting juga tu. Perbanyakkan platform juga lah. Marketkan diri ya betul. Sebab saya pernah try buat video TikTok. Dalam masa 2-3 hari 100-200 follower macam tu je. Datang daripada TikTok pergi dekat Facebook.
Tak payah buat pun follow for follow. Buat macam tu lah. Lagipun tak susah pun kan. Kita just ambil guna macam Ha. Nvidia Shadow Play pun boleh record semua benda tu kan. Dalam Facebook sendiri pun kita boleh clip sendiri benda tu. Oh, dia dah boleh buat. Dia ada macam software dia ada dia. feature dia. Feature dia. Nice. Jadi kita pastikan sebab live stream ni bukan tempat yang paling baik untuk orang discover kita lah kan. So kalau saya recap balik, yang pertama tu jangan spending awal-awal kan. Peringkat awal. Even kalau boleh janganlah go for full time terus kan. Just cuba dulu part time, dapat 1-2 bulan macam tu. Kalau rasa okey boleh can go, baru bagi kan. Baru buat. So itu yang pertama. Yang kedua tadi adalah interaction dengan audience kan. Interaction. Lepas tu yang ketiga ialah bukan, yang tu basic knowledge tu yang keempat kan. Ya betul. Yang ketiga apa je? Yang ketiga tadi jangan tengok view. Jangan betul tengok views. Betul lah. Aku tak ingat dah ni benda. Saya pun tak ingat. Banyak sangat. Jadi kalau sebab banyak sangat ni, kalau datang dekat stream aku bukan boleh dia lah ni, nak tanya. follow to follow Jangan follow to follow. Jangan bazir masa. Jangan follow to follow. Tapi jangan tengok views pun betul juga. Sebab benda tu boleh buat kita down. So itu sahaja untuk interview kita dengan Sarjan, seorang part-time streamer dekat Facebook. Kita kata dia 3 jam lah minimum je. 3 jam sehari. Dan dalam seminggu tu bukan full day. Apa kita cakap, maybe 6 hari, maybe 5 hari kan. And sebulan around 600 to 800 ringgit Malaysia lah dia punya income tu. Betul. Actually quite nice lah kalau kita fikir balik. Sebab yalah, kalau main Dota 2 sebagai contoh, 3 game dah 3 jam dah kan. 3 game 3 jam. Then main je, viewers tak perlu ramai pun, 10 orang pun okey. 10 tu pun tolak 2. Kita guna handset satu. Satu lagi kawan-kawan baik kita, 8 orang je stranger, dah dapat banyak tu kan. Yang penting istiqamah lah. Yang penting konsisten tu. Konsisten. So terima kasih Jen. Harap siapa-siapa dapat Jen, maybe nak bagi apa kita kata, kata-kata akhir. Kata-kata akhir, bukan nasihat lah. Mau tu apa-apalah, ucapan ke apa. Kalau ada apa-apa lagi nak tanya tu, boleh datang dekat live stream lah. Yes. Ada apa-apa. Boleh follow Sarjan and boleh datang dekat live stream. And memang sepanjang saya follow Sarjan ni, dia layan je. Tanya je apa-apa. Even tanya macam mana nak masak cheesecake pun, dia bagi tahu. Mana-mana borak je topik apa pun. Tak ada masalah. Borak bukan je. gaming, Tak perlu nak saja. kalau dia main apa sekarang, Sarjan main God of War so kalau tak tahu God of War pun tak apa, tak ada masalah. Pergi saja. Sembang lah nak tanya apa-apa kan. Macam mana Sarjan jaga kepala berkilat ke. Semua tu boleh tanya dekat sana. So terima kasih Jen sekali lagi sebab sudi luang masa ni. Nanti kita jumpalah, ada masa kita jumpa dekat dunia sebenar. Okey, terima kasih kepada Sarjan sebab sudi berkongsi dengan kita semua benda tentang streaming dekat Facebook sebagai seorang part-time streamer lah. Saya percaya anda pun ada main game dalam sehari tu maybe 2-3 jam. Why not anda cuba jadi macam Sarjan? Anda just linkkan anda punya game dengan Facebook. Lepas tu anda tak perlu nak fikir nak equipment yang mahal-mahal, mic yang mahal-mahal. Just follow apa yang dia cerita tadi dan insya-Allah anda pun akan dapat lebih kurang 5, 6, 7, 800 sebulan lah kalau anda konsisten dalam apa yang anda buat tu lah. Atas dasar tu, sekali lagi saya nak highlight kepada anda, saya tak cari full-time streamer sebab saya tahu anda ada kerja hakiki anda. Saya cari part-time streamer untuk kongsikan pengalaman dia dengan anda. Berbalik kepada Cooler Master Stream Engine ni, bagi saya dia adalah satu produk yang sangat bagus. Idea yang dia bawa, dia gabungkan semua benda tadi ke dalam satu produk untuk jadikan dia sebagai portable punya produk. Sangat-sangat bijak. Cuma kekurangan dia bukanlah sebab kita kena beli iPad. Bagi saya, orang yang nak betul-betul streaming, dia tak kisah invest duit dia sikit terhadap satu-satu produk. Tapi kekurangan yang besar ialah kita tak boleh nak interact dengan kita punya audience. Kita tak boleh baca komen guna stream engine dari Cooler Master ni lah. So, bagi saya itu adalah satu deal breaker. Cuma, kalau anda memang kejar kepada portability ataupun anda just nak buat presentation, anda mungkin seorang cikgu, seorang pensyarah, anda patut beli benda ni sebab dia memang memudahkan kerja anda lah. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.